Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dah jumpa lagi pada hari ini untuk kita bincang kertas 1 PSV SPM. Okey, kita dah bincang minggu lepas 1 sampai 12 kertas MPP Terengganu kalau tak salah cikgu. Okey, kita nak sambung number 13. Okey. Nombor 13, kertas 1. Okey, ilustrasi di bawah menunjukkan satu kawasan runtuhan kerangka binaan. Kita taklah nampak clear sangat dia punya kerangka tu. Okey, sekejap cikgu try zoom. Okey, sekejap Okey, zoom. Nampak ni mungkin helmet orang sedang menyelamatkan ikut runtuhan tu lah. Cikgu rasa lah. Okey, soalan dia. Berdasarkan konsep asas seni reka, okey, asas seni reka kita kena take note dia ada 6 unsur seni dan 7 prinsip seni. Okey, kalau tak ingat nanti kita ulang kaji balik. Objek manakah yang mudah sekali ditemui? Ha? Alamak. Tadi dia cerita pasal 6 unsur seni, 7 prinsip seni, asas seni reka. Yang mana yang paling mudah ditemui? Okey. Yang cikgu faham dekat sini lah. Dengan gambar yang kurang jelas ni. Yang paling nampak sekali ialah garisan lah. Asas seni reka, garisan rupa bentuk jalinan warna dan ruang. Okey. So, garisan. Yang mana yang paling ketara garisan dekat sini? So, cikgu punya Ampayan tu. yes, cikgu rasa ampayan lah. Tapi kalau ikut logiknya runtuhan kawasan kerangka ni, adakah ampayannya penuh ni kan? Macam lawak sikit lah soalan ni. Tapi tak apa, kita layan lah. No? Okey, jawapan dia mungkin ampayan lah. Sebab nak kata kerusi, kerusi ada lagi rupa apa semua kan. Tapi ni banyak pada garisan lah. Itulah cara kamu tackle soalan lah. Okey. Okey, kita pergi next soalan. Soalan nombor 14. Penyataan di bawah menerangkan suatu aliran dan gerakan seni halus. Okey, apa dia aliran? Sebenarnya dia bukan aliran gerakan sama, aliran dan gaya kalau tak salah cikgu. Objektif utama aliran ini ialah pencarian dan penerokaan dalam dunia psikik. Wow. Uh, Dalam aliran ni kita sebut ism kan. So, dunia psikik, fantasi, alam bawah sedar serta melanggar hukum logik. Okey, aliran apakah ini? Okey, kalau kita nak tengok, kita tengok jawapan dia. Kalau ini cikgu tahu dah. Bila kita baca saja dia sebut pasal fantasi, psikik, alam bawah sedar. Okey, dia bila dia sebut, dia mesti ada kaitan dengan ni. Jawapan dia, surrealism. Kalau real ni benda yang nyata. Maksudnya dia tak fantasi. Okey. Kalau kita ambil perkataan realism, benda yang nyata. Karya yang nyata, benda yang tak ada fantasi. Tapi bila sebut surreal, ialah dia memang kait dengan fantasi. Macam apa tu lah. Karya Salvador ke karya apa? Apa tu apa tu gambar orang menjerit tu kan apa tu tapi itu nak dia expressionism pun boleh tapi Surya pun Surya ni yang apa tu kita tengok gambar lah senang. Yang jam tu kan cikgu? Jam cair tu. Very good. Jam cair, surrealism. Alright. Kita tengok gambar. Ya, keluar yang pertama sekali. Okey, jam cair ya. Kita kenal sikit lah surya. Sebab ini favorite juga ni. Soalan-soalan pasal surrealism ni. Okey, tu dia. Ni cikgu zoom sikit. Okey. Okey lah, nampak lah. Jam cair tu. Ni karya Salvador Dali. Okey.
Nampak lah. Dia memang orang zaman dulu boleh fikir macam ni, maksud dia karya ni dah bermulanya karya fantasi dah. Sebab zaman dulu mana ada Photoshop apa semua kan. Jadi ada orang terfikir jam tu cair. Maksud dia apa? Masa. The persistent of memory. Apa ni? Persistent apa maksud dia? Kenangan apa? Persis apa persis? Okay, tak apalah. So, tapi yang ini ni cikgu nampak macam apa? Atau kain ke kepala itik ke apa ni? Mata ni kan. Bulu mata. Jadi itulah bila sebut fantasi, kita tahu dah sebut je pasal fantasi, keyword dia kita balik pada soalan tadi ialah surrealism. Okey, macam mana pula Dadaism? Mari kita tengok Dadaism. Macam mana karya Dadaism? Dadaism. Okey. Kita tengok Dadaism. Dadaism ni dia nak sama dengan kalau tak salah cikgu avant intellectual. Okay, Dadaism is an avant-garde intellectual movement. It started around World War. Okay, kalau kita tengok dia macam unik sikit lah karya dia. Okay, dia karya-karya yang ada macam gerakan sikit. Okay, kita tengok gambar-gambar karya Dadaism ada. Dadaism. Nampak macam ni. Okay. Nampak dia macam dia pelik sikit tapi dia nampak lah. Dia macam mana cikgu nak describe Dadaism ni? Dia okay, yang Mona Lisa ni pun Dadaism tapi cikgu rasa dia ada ubah suai sikit. Mona Lisa ni okay, kalau kita ambil yang senang nak faham macam ni tengok dia punya karya-karya dia ni. Okay. Yang ini ni cikgu faham ni, kamu tahu apa dia ni? Cikgu faham ni macam mangkuk tandas ya. Cuma dia Macam jawapan cikgu. faham kan. Nampak tak dia punya kepelikan tu kat situ lah kan. Tu ada orang cakap dia juga ialah fantasi juga. Mungkin dia juga boleh jadi fantasi kan. Tapi dia cikgu rasa Dadaism ni dia macam ubah suai sikit daripada karya fantasi tu, dia ubah suai sikit. Okay, Dadaism. Alright. Okay, kita balik kepada soalan balik. Okay, penolakan psikik, fantasi dan melanggar logik ni lebih kepada surrealism. Okay, lepas tu futurism. Futurism ialah masa depan. Okay, masa depan. Kalau ikutnya rasanya aliran ni cak kita tengok futurism. Pemikiran masa depan. Macam mana masa depan yang dikatakan masa depan tu? Nampaklah. Yang ini kalau ikut ni macam cubism pun ada juga kan. Tapi masa depan ni mungkin benda tu tak ada lagi zaman tu. Dia fikir mungkin akan ada pada masa hadapan. Kan? Macam mana nanti. Tapi duk tengok orang kayu geret daripada tadi ni. Orang kayu bersikap lah. Okay. Mungkin dia ada futurism ni satu aliran yang dia ada macam ni, dia ada silang-silang ni, satah-satah lah kita panggil. Macam cubism juga. Cubism ni dia ada satah-satah macam ni tau. Tapi yang ini dia ada image yang cikgu rasa dia cuba bawa satu image yang ni lah. Masa hadapan kot. Macam tu. Future kan. Tapi dia bukan futuristik. Futuristik tu kita memang nampak masa depan tu. Nampak bentuk dia kan. Tapi futurism ni dia artistik sikit. Dia olah dia secara artistik lah. Okay. Kamu dapat konsep macam tu sudah. No? Okay. So, jawapan tadi surrealism, alam bawah sedar. Okay, next.
kita pergi nombor 15. Ilustrasi di bawah menunjukkan gubahan garisan. Apakah seni reka yang terhasil daripada gubahan garisan tersebut? Okey. Ingatlah, garisan boleh jadi macam-macam lah. So, kalau kita tengok dekat sini, asas seni reka, ingat lagi, 6 unsur seni, 7 prinsip seni. Okey. Rupa. Ada tak rupa dekat sini? Mestilah ada. Kan? Rupa. Semua ingat tak 6 unsur seni? Kan nak ulang kaji balik? Ulang balik ah. Alright, kita ulang. So, cikgu akan tunjuk yang ini. Nampak? Canggih tak? Okey. Abaikan. Canggih. Abaikan tangan cikgu yang ada bulu-bulu tu. Tak nampak cikgu, tak nampak. Tak nampak lagi? Okey, bagus. Okey. Nak unsur seni macam mana cikgu kamera cikgu lindung ni? Okay, tak apa cikgu lukis dulu. Okey, 6 unsur seni Okey, 6 unsur seni. Nampak 6 unsur seni? Tak. Tak nampak? Dia kena pakai marker Sharpie tu. Oh, betul juga tu. Sharpie. Alah, spoil betul marker Sharpie pula tu. Sat noh cikgu. Marker Sharpie. Ni tak nampak. Biasa boleh kot cikgu. Cikgu. Marker biasa tapi besar sangat marker biasa. Sat. Cikgu pergi cari marker Sharpie tak? Cikgu pergi cari. Okey. Hai guys. Hai budak harian. Ni Safika. Ni Safika. Okey. Cikgu dah jumpa. Tu dia. Okey. 6 unsur seni. Nampak? Pai cikgu pai. Nampak cikgu. Nampak lah. Kamera cikgu ni dia autofocus. Dia duk fokus ni lah. Biar pergi kat dia lah. Okey. Yang pertama garisan. Okey. Garisan. Oh ni. Yang kedua. Ada juga ni. Rupa. Oh buku tu tak bawa. Yang ketiga. Bentuk. Okey. Yang keempat. Cikgu buat ada bulu lah, ada duri lah. Jalinan. Okey. Yang kelima. Kita nak ambil ruang dulu boleh? Okey, kita ambil ruang dulu. Kita ambil macam ni. Macam ni. Kita ambil warna dulu lah, warna. Cikgu saja buat benda yang sama banyak kali. Tapi hak ni kita warna sikit. Kamu bayanglah cikgu warna sikit tahun ni. Cikgu warna tahun ni sikit. Satu warna je. Okey. Ni warna. Okey. Lepas satu lagi ruang. Okey, sekejap. Sama dia. Okey. Kita belajar seni, kita kena melukis. Wow, best. Okey. Yang kata ruang tu, kita tambah background pun dah jadi ruang. Background kan. Kita tambah apa lagi? Buat toner sikit lah. Gitu kan. Lawak sikit. Okey. So, yang ini kita panggil apa? Ruang. Okey. Boleh nak? Okey. Okey, yang ini 6 unsur seni. Okey, jangan lupa konsep ni. Yang tadi tu, yang cikgu kata tadi tu, kalau kita tengok balik soalan,
Kita tengok balik soalan. Okey, soalan dia. Nampak yang ni garisan ke rupa ke? Garisan pun ada. Tapi tak ada dalam jawapan. Betul? Ya. So, rupa dah ada dah. Warna tak berapa nak ada lagi lah kot sebab dia hitam putih saja. Tapi mungkin boleh jadi juga warna. Tapi hitam putih ni tak berapa kuat lah. Cikgu tak pastilah soalan ni memang asal berwarna ke tidak kan. Sebab dia memang bila dia raiso tu jadi hitam putih. Tapi kalau ada warna, kamu ambil lah warna tu. Cuma cikgu rasa bukan jawapan warna lagi. Imbangan simetri. Okey, imbangan simetri ni masuk dalam prinsip seni kan. Okey, nak ulang kaji prinsip seni tak? 7 prinsip seni. Ya. Ya. Oh. Okey, 7 prinsip seni. Mari kita ulang kaji balik. Tapi hari ni cikgu tak buat cerita lah. Hari tu kita dah buat cerita dah kan? Cerita yang tu ingat lagi tak? Siapa ingat lagi cerita tu? Siapa ingat lagi cerita? 7 prinsip seni. 7 prinsip seni. Cerita aku dan dia. Ingat tak? Ingat. Yang cikgu lukis. Okey. Tak tahu. Tak selama tak tahu. Okey. Okey, mula-mula prinsip apa aku dan dia? Lupa lah. Budak asrama cikgu dah ajak dulu kot. Okey. Mula-mula harmoni. Apa adalah harmoni? Semua seragam. Bentuk, rupa ke, unsur apa-apa semua seragam kan? Lepas, lepas tu, Kami ada. lepas tu, apa dia? Lepas tu, bila dah berkenalan semua, elok semua tu, tiba-tiba dia tu semua nak lebih. Semua nak menang. Dia tu lah dia. Bukan saya, dia. Okey. Lepas tu, lepas tu tak sampai iman lagi belum. Lepas tu mula dah berlawan satu sama lain. Kalau dia putih, aku hitam. Kan? Gitu. Nampak? Ni apa? Kontra. Okey? Ni prinsip kontra dah. Berlawan dah. Tadi dia lebih, lepas tu lah ni tak mau dah. Kalau dia nak pi supermarket, aku tak mau pi supermarket. Apa tu? Okey. Kalau dia nak duduk, aku nak berdiri lah. Okey. Fokus. Okey. Lepas tu, lepas berlawan lah satu sama lain. Lepas tu, masing-masing dah buat hal masing-masing dah. Tak mau dah berkenalan lah. Hang pi sana ke, hang pi sini ke. Ada aku kisah. Cuy dia. Macam tu. Yang ini nama dia kepelbagaian. Ulang kaji balik ni. Okey, kepelbagaian. Kalau ingat, cara nak ingat tadi, aku dan dia. Kalau kawan-kawan hak belum pernah belajar ni, cikgu ajak anak murid cikgu. 7 prinsip seni cara nak ingat dia. Ada kisah dia, aku dan dia lah. Mula-mula harmoni. Mereka kenal satu sama lain. Pakai baju sama lah apa semua. Harmoni lah hubungan aku dan dia tu. Lepas tu penegasan. Dia tu semua nak lebih. Semua dia nak lebih. Lepas tu kontra. Ni cikgu cerita cara cepat lah no. Sebab kita nak ulang kaji saja. Kontra. Dia nak lawan pula. Semua tak kena. Kawan duduk, dia berdiri. Kawan pi ke kanan, dia nak pi ke kiri. Berlawan. Kontra. Kemudian kepelbagaian ni, dah break out dah. Dia ke sana, aku ke sini. Ada aku kisah. AAK. Ada aku kisah. Maksud dia, aku dan dia ni, masing-masing buat hal masing-masing lah. Jadi kepelbagaian. Ni cikgu eja apa ni? Kepelbagaian. Okey, kepelbagaian AI lah. Okey. Lepas tu, lepas depa
Tak kisah satu sama lain. Rupa-rupanya mereka pula rasa macam apa? Nak berjumpa balik dah. Sebab apa? Sebab rindu lah pula. Lama tak berkelahi kan. Yang tu. Aku dan dia ni tidak ada kaitan dengan hidup yang mati, cik. Okey. Nama prinsip ni kesatuan. Jumpa balik. Pasal apa kita ni berkelahi, tak tahu? Kan kita kisah apa ni? Patut jumpa lah, bincang elok-elok apa lah. Cerita lah apa. Semua hang nak menang, bagilah aku menang semua. Cik. Okey, lepas tu kesatuan lepas bincang. Maka depa pun buatlah apa? Kita macam ni lah. Hang suka kat aku suka kat hang, mai kita seimbangkan. Cik. Kan? Kalau apa, kalau aku ada buat silap, hang betulkan. Cik. Macam ni kita seimbangkan macam mana? Kita buatlah bagi berat, sama-sama berat. Macam tu ke? Kan? Lepas tu kalau melintang tu, bagi okey macam tu ke? Yang ni bagi duduk tengah ni, okey gitu ke? Ni kita panggil prinsip imbangan. Okey nah, imbangan. Dan bila dah kita seimbangkan, masing-masing boleh bertoleransi, boleh patuh, maka akhirnya jadilah apa? Irama dan pergerakan. Barulah seronok buat perhubungan. Irama dan pergerakan. Irama ni macam happy ending lah kan. Irama dan pergerakan. Okey. Nampak tak? Sebenarnya dalam cerita 7 prinsip seni ni, setiap unsur berubah bila melalui prinsip tu lah. Kadang-kadang sebenarnya dalam prinsip tu juga ada imbangan. Dalam prinsip tu juga ada ni. Tapi cikgu buat cerita ni supaya kamu senang nak faham. Okey, faham Nana? Okey, boleh kita masuk soalan balik. Okey, soalan dia tang mana? Kita tulis balik. Okey. Dekat situ ada tak imbangan simetri? Okey, apa maksud imbangan simetri? Dia mesti seimbang. Kiri dengan kanan seimbang. So, ada tak simetri kat sini? Kalau potong kot ni, simetri lah. No? Kalau kita bahagi dua kot ni. Tapi bila dia bagi kot ni, dia tak simetri dah. Dia panggil imbangan juga. Tapi asimetri. Tidak seimbang. Satu lagi, pergerakan. Irama dan pergerakan lah. Ni nampak lah. Pergerakan tu memang nampak ketara. So, jawapan dia apa dia? Jawapan dia apa? Dia boleh jadi garisan. Tapi garisan tak ada. Tinggal rupa. Rupa ada kan? Rupa. Okey. Pergerakan pun ada. Imbangan cikgu rasa tak ada. Kalau tengok kot ni lah. Imbangan simetri. Kalau asimetri adalah. Okey. Kalau simetri kena kita pusingkan yang ni jadi tegak lah. Okey. Jawapan dia ialah rupa dan pergerakan. Ada 1 dan 4? Tak ada. Kalau tak ada, kita kena ambil apa? Cikgu rasa yang ni dia akan jadi apa? 1 dan 2 bukan. Kita nak reject yang mana ni? Yang mana yang kuat yang boleh diterima? Imbangan cikgu rasa imbangan simetri ni dia nak pakai balik dah. 1 dan 4 ada lah. Kan? Ni sorry cikgu tak perasan. Ni. So jawapan dia 1 dan 4. Boleh faham tak kenapa cikgu pilih jawapan tu? Okey, kalau ingat tadi 7 prinsip seni, soalan nanti, soalan SPM dia akan ulang-ulang macam ni lah. Kadang-kadang dia combine. Unsur seni dia combine. Dia kata padankan. Dengan karya tu padankan. No? Okey. Harap-harap kamu tidak keliru lah dengan 6 unsur seni dan 7 prinsip seni. Okey, ilustrasi di bawah menunjukkan satu alat yang digunakan untuk proses kraf ukiran. Kalau tengok macam ni, cikgu rasa dia ketam ni. Ketam. Tahu ketam?
ketam kayu. Kita tengok opor yang sebenar lah. Ketam. Okay, kita tengok. Ketam tanggam. Ketam ukiran kayu. Jangan type ketam saja. Lagi keluar ketam tu, sepit tu. Tu dia. Ni. Tanggam. Cik, bukan tanggam je. Tanggam. Tanggam. Tanggam yang tu kot. Tu dia masuk Shopee tu ni. Nak beli Ali pun ni. Boleh. Boleh beli tu ajak mu boleh lah. Pisau ketam kayu. Kata wood panel blade. Kita belajar, kita kena merentasi semua negara. Merentasi kurikulum. Okey. So, apa fungsi ketam kayu? Kan? Dia apa fungsi dia? Ialah kita nak bawah ketam kayu tu dia ada pisau. Dia ada pisau yang bagi rata permukaan. Membuat lurah, membuat salah, membuat lubang pun salah, meratakan permukaan lah. Jawapan dia C lah. Membentuk corak, bukan pakai ketam kayu lah. Okey. Kalau kamu tengok ni, tak apalah, kita maafkanlah dengan gambar ni. Cuma kita tahu ini bentuk dia ketam lah. Tu sebab dia orang bagi nama ketam, nampak? Dia macam ada penyepit. Bukan lah. Tak tahulah kan. Tapi memang ketam ni, itulah dia ketam. Okey, berikut adalah antara medium yang digunakan dalam satu jenis cetakan. Pelat logam, pengguris atau jarum, cecair asid, mesin pencetak, minyak tanah. Apakah benda ini? Okey, ada berapa jenis cetakan yang kamu tahu? Mari kita belajar jenis cetakan. Ada 4 jenis. 4 jenis cetakan. Kita tengok. Cetakan. Kita tengok. Stensil lah. Stensil kena tanya Anis dengan Ainin dengan siapa lagi? Zadiba. Anis. Okey, mari kita tengok. Tu dia. Nampak? San? Kan cikgu baca no? Ya. Cetakan bimbulan. Okey, yang ini dia detail sikit. Okey, pertama cetakan stensil. Cetakan stensil iaitu dia ada kain sutera. Yang ni cikgu rasa cikgu tak payah cerita lebih sebab kamu dah buat. Tu dia. Cetakan stensil kamu dah buat kan? Kerja kursus. Okey. Kain sutera, dia ada kain sutera. Lepas tu, dia adalah kita kena potong dan sebagainya. Okey. Kemudian litografi ataupun planograf ataupun cetakan datar. Apa dia cetakan dia? Cetakan menggunakan blok batu kapur. Sebagai blok persembahan imej. Teknik yang digunakan penolakan minyak. Masa macam ni je jawapan dia. Kekalisan antara air dan minyak dapat menghasilkan cetakan seakan-akan lukisan pensel. Yang ini dia guna konsep ni lah. Air dengan minyak tak bercampur. So, minyak tu dakwat lah. So, akan jadi efek lah nanti. Nanti apa tu? Dia mengasingkan. Tak apa. Yang tu kamu faham konsep tu kemudian. Cuma kamu kena faham. Dia cetakan litografi ni dia datar. Dan inilah bahan-bahan dia. Batu kapur, minyak, air dan sebagainya. Nama dia litografi ataupun planograf ataupun cetakan datar. Okey, kita tengok pula cetakan benaman ataupun intaglio. Tadi datar. Take note sikit lah kan. Benaman lagu mana pula intaglio. Ni nama-nama ni tricky sikit lah. Kalau, okey. Dia, macam mana dia boleh buat terbenam tu. Macam mana dia boleh buat? Kita panggil dia guna turisan. Dia turis, lepas tu bagi kena satu turis, satu lagi dia rendam dalam asid. Bila asid tu terkena turisan bahagian-bahagian terdedah dengan besi tu, so besi tu akan mula terhakis. Yang ni kita panggil ni. Lepas tu dakwat tu akan masuk kot celah-celah tu lah. Dan maka terhasillah cetakan juga.
Ingatlah benaman dia pakai itulah benda macam asid, besi, logam lah, pelat logam. Okey. Okey. Dan satu lagi, ini pun sama juga, gurisan asid pun sama. Sama macam tadilah cikgu rasa ni. Apa ni? Cetakan intaglio. Dan cetakan kayu lah. Cetakan kayu dia ukir. Yang mana yang tenggelam tu tak kena dakwat lah. Yang mana tak ditinggalkan itulah yang kena dakwat. Okey. Kita balik kepada soalan tadi. Okey. Ya. Ada apa soalan? Cikgu, Ha? kami budak asrama dah habis prep. Kena pergi solat. Kami keluar dulu dah, cikgu. Okey. Roger. And out. Nanti kalau ada negatif, cikgu. Nanti tengok di saluran channel Hairi Azmi Tube. Follow dah, cikgu. Follow dah. Okey. Follow form 3 dulu. Alright. Bye-bye. Okay, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey. Welcome. Okey, sambung tadi. Okey, anak-anak yang stay. Kita sambung lagi kelas kita. Okey, pelat logam, penggurih jarum. Oh, yang ini lebih kepada cetakan apa? Etching. Etching lah. Etching lah. Sebab litografi tadi lain kan? Okey. Sekejap kita tengok balik tadi. Tadi ulang kali tadi. Kat mana cikgu letak tadi? Etching lah. Ni lah. Etching. Gurisan asid etching lah. Okey, cikgu highlight kat sini. Alhamdulillah. Boleh betul semua lah. Okey. Cetakan antara jenis cetakan berikut, manakah yang mudah dihasilkan serta mempunyai ciri-ciri komersial? Ciri-ciri komersial ni maksud dia, kita boleh cetak banyak, murah dan senang dijual. Dia inilah ni, cetakan ni lah, sutera saring. Sebab apa cikgu jawab sutera saring? Inilah apa, cetakan saring sutera tu yang mu buat stencil tu kan. Sebab yang ini kita boleh cetak banyak dan murah sikit lah berbanding yang lain. Yang lain ni bahan susah. Lepas tu guna asid lagi ni. Kalau guna asid ni, kamu kena pandai pula kira dia punya amount asid yang boleh dipakai, tak boleh terlebih. Kalau kamu guna asid yang terlebih, etching asid ni, dia akan berlubang logam tu pula. Jadi spoil lah. Macam-macam lah dia punya ni kan. Sama juga litografi. Tak, cikgu selalu litografi ni kan. Samalah kita nak cari blok batu kapur. Nak komersial tu agak susah lah. Ini dia soalan ni macam kebat sikit lah. Dia nak kita tahu latar belakang cetakan tu dulu. Lepas tu dia nak kita buat kesimpulan. Yang mana yang paling boleh buat ciri komersial lah. Sebenarnya semua benda ni boleh dijual. Hasil cetakan dia komersial tu boleh dijual. Cuma dari segi yang kata nak keluarkan benda yang banyak. Bila sebut komersial ni bilangan dia banyak. So kita ambil saring sutera. Okey, faham tak? Okey, ilustrasi di bawah merupakan satu binaan landscape persekitaran. Apa benda landscape persekitaran yang kita boleh nampak dekat sini? Okey, tak apa. Okey, apakah fungsi binaan dalam seni landscape persekitaran? Okey, binaan ni apa fungsi dia? Okey, kalau kita tengok landscape persekitaran, okey, mengelakkan hakisan dan gelinciran, menghadang bunyi kenderaan, melindungi cahaya yang berlebihan, mendandakan persempadanan. Cikgu tak pasti binaan apakah yang kita nampak ni. Kalaulah kata ini pagar, binaan tu tak kisahlah apa dia, pagar ke, bangunan ke, ataupun apa-apa tempat duduk ke, semua ada function masing-masing lah. Cikgu tak pasti ni binaan apa. Cuma cikgu agak lah ini mungkin pagar kot. Kan? Mungkin pagar ni. Pagar. Okey. Jadi bila ada pagar, untuk apa? Jawapan dia bukan mengelakkan hakisan, bukan menghadang bunyi, bukan melindungi cahaya lah. Kalau pagar, biasanya lah untuk tanda sempadan lah. Ni kawasan
A ni kawasan B dan sebagainya. Okey, boleh faham lah. Tapi tak apa, kamu boleh tengok gambar tu, kamu boleh agak lah apa dia kan. Binaan kamu tahu apa dia. So, kamu tengok gambar betul-betul, kamu boleh tahulah. Boleh teka lah benda tu. Kan, dia guna logik, guna rasional. Okey. Ilustrasi di bawah menunjukkan rekaan poster. Who are you? Who are you? Siapakah kamu? Okey, tengok ni poster ni ada tulisan, ada macam tulisan pecah-pecah sikit. Mengapakah rekaan muka type pada poster tersebut diwarnakan dengan putih? Yang ini kita fahamlah konsep dia untuk bagi nampak penegasan lah. Menampakkan kekemasan tak semestinya putih. Mewujudkan kesatuan. Ya memang ada kesatuan dekat sini, memang dia kesatuan dari segi tulisan tu lah, tetapi bukan sebab dia warna putih tu. Okey, mewujudkan penegasan. Satu lagi kalau ada jawapan, mewujudkan kontra. Okey nah. So jawapan dia C. Menampakkan harmoni, salah lah. Harmoni dia mesti warna belakang ni macam nak kelabu-kelabu cerah sikit, baru harmoni. Okey. Ilustrasi di bawah menunjukkan seekor sesumpah. Kamu tak nampak sesumpah, cikgu pun tak nampak. Tak apalah, kita tahulah sesumpah tu macam mana. Okey, apakah fungsi warna dan corak pada badan haiwan tersebut? Okey, alhamdulillah. Apakah fungsi warna dan corak haiwan tersebut untuk apa? Biasanya kalau tanya ni, soalan ni pun biasa selalu ditanya sebab dia corak ni sebenarnya jalinan ni, warna dan corak jalinan. Okey, kalau tanya pada haiwan, kamu senang je. Biasanya dia akan jawapan dia ialah kaitan dengan penyamaran. Tak ada kaitan, perhiasan adalah juga, tapi yang paling penting ialah jawapan dia penyamaran. Yang ni kamu boleh hafal pun tak apa. Macam kalau keluar soalan ni, bonus lah, bonus. Okey. Dan seterusnya, gambar di bawah menunjukkan sebuah karya Abdul Latif Muhyiddin bertajuk Pagu-Pagu. Yang ni kita kena tengok betul-betul sebab soalan yang ini selalu juga diulang-ulang. Karya Abdul Latif ni Pagu-Pagu. Mari kita tengok macam mana karya Pagu-Pagu. Ni pagi-pagi pula. Pagu-Pagu. Cikgu tak apa. Rekod. InsyaAllah. Macam ni lah lebih kurang ni. Ni. Okay, kita klik kat sini. Okey, yes. Dia ada Siri ni. Pagu-Pagu Siri. Tapi kita tahu dah Pagu-Pagu ni dia Siri dia macam ni lah kalau mu tengok kan. Tengok. Dia ada macam apa? Pucuk rebung ke sana, pucuk rebung ke sini kan. Apa dalam cerita Pagu-Pagu ni? Cikgu cari keyword cerita Pagu-Pagu ni. Okey, sana. Saat ni dia cerita sejarah dia. Okey, tengok Pagu-Pagu. Maksud dia Latif Muhyiddin ni, tokoh seni kita, pengkarya seni kita, dia buat, bila sebut benda yang sama banyak-banyak ni, subjek yang sama, subjek dia mungkin dia namakan ni lah kan. Maksud ni trademark dia lah. Ini dia dah start lain lah. Okey, Siri yang lain lah kot. Okey, cikgu, tapi cikgu nampak Pagu-Pagu ni dia macam ada unsur apa, macam Malaysia, Indonesia punya style ni. Indonesia punya ni lah. Okey, kalau tengok kat topi-topi dia kan. Tengok dekat, dia panggilkan topi lah. Dia panggil ada dia punya apa, hiasan kepala dia tu. Okey, ada image yang macam ni. Okey, yang penting kamu tahu. Okey, kita tengok balik soalan Pagu-Pagu. Nyatakan negara menjadi sumber idea pelukis tersebut. Indochina, India, Eropah, Afrika. Bila kita tengok tadi, jawapan dia yang ni Indochina lah. Okey, yang ada dekat kan, Indonesia, China, Indochina. Alright. Okey.
Tapi kalau kamu tak tahu pun, tapi kamu tengok karya tu, kamu boleh agak lah kan. Benda tu kalau kita selalu tengok, kita boleh agak dia punya mai daripada mana lah. Kalau Afrika, topi dia lain sikit kan. Okey? Okey, mari kita tengok yang ni pula. Yang ni soalan macam aras dan mula tinggi sikit sebab proses dia jadi tinggi sebab kita kena tahu proses. Okey, susun semula proses penghasilan cetakan timbulan. Susun semula. Okey, mula-mula nak buat apa dulu? Okey, mestilah lakaran, betul tak? Kan? Apa-apalah lakaran di atas kertas. So, mesti mula dengan 2. Ha, tak, cikgu rasa kalau kamu dah jumpa jawapan 2 dulu, ha, untunglah. Maksud dia kamu tengok jawapan lain ada tak yang mula dengan 2. Kalau tak ada, confirm dah. B ni akan jadi jawapan lah. Biasa macam tu lah. Okey. Lepas tu 2, 1. Memahat, memotong dan mencungkil. Okey. Lepas tu 3. Ratakan dakwat. Lepas tu 4. Gelekkan dakwat tu di atas kepingan lino atau kain ukir. So, siapa yang biasa buat cetakan lino ni, dia tahulah proses ni. Tapi kalau kamu tak tahu pun, kamu tengok logik dia kat mana. Okey, mestilah lakaran dulu. Takkanlah mula dengan cetak terus kan. So, dapatkan 2. Lepas tu tengok jawapan ni. 2 yang dulu. Okey, cek balik saja yang belakang tu. Betul ataupun salah. Okey, so jawapan dia B lah. Okey, ini batik. Ni batik yang kalau ada corak-corak macam ni, kita tahu dah mesti tie-dye ataupun ikat celup. Okey, batik pelangi. Apakah teknik yang digunakan menghasilkan corak batik di atas? Inilah. Yes, senang kan? Direct to the point. So, point dia lah. Cuma kita tengok balik teknik-teknik yang lain ni. Teknik blok, dia pakai blok. Teknik tulis, tulis ni bukan tulis ni, canting ni. Kita kena apa? Yang kita guna itulah, kita pergi melukis itu pakai canting. Atau mungkin dia kata tulis kot. Tapi cikgu rasa perkataan yang lebih tepat canting lah. Teknik screen. Screen ni cikgu tak pasti ada tak dalam teknik batik. Kan? Cikgu tak sure. Tapi yang cikgu tahu, batik ni ada blok, canting dan ikat celup lah. Blok dia chop. Satu blok, satu blok, satu blok. Kamu dah pernah tengok kan? Cikgu dah bawa pergi tengok tempat kedai bangkit batik. Okey. 25. Pernyataan berikut menerangkan tentang pembinaan rumah tradisional Melayu. Ada 12 tiang. Bumbung bergenting biasanya singgora. Peleh dan tebal layar yang menarik. Terdapat ukiran kerawang. Manakah negeri yang mempunyai ciri-ciri rumah tersebut? Okey, hari ni kita ulang kaji. Cikgu pun tak apa ingat bumbung yang mana ni. Okey, mari kita tengok rumah tradisional no. Rumah tradisional, kita tengok ciri-ciri rumah tradisional. Kita search tengok. Rumah tradisional Melayu. Lepas tu kita type sikit. Ni cara ulang kaji cepat. Kita type dah yang ada 12 tiang contohnya. 12 tiang. Okay. Ni cara ni lah. Tu dia. Terus dia keluar jawapan lah. Rumah tradisional Kelantan, tiang 12. Ni apa pula ni? Tak mau tengok tekuk ni. Okey, tak mau. Kita tak mau buka ni. Ni takut ada virus ke apa. Okey, adakah rumah lain yang tiang 12? Mari kita tengok. Tak ada kot. Dia mesti ni Persatuan Pencinta Sejarah Kelantan. Ni nah, rumah tiang 12. Itulah jawapan dia. Okey, Kelantan lah. Tapi nanti kamu ulang kaji juga rumah-rumah tradisional yang lain lah. Tapi tidak ada jawapan kat sini. Sudah. Mempunyai 12 tiang tapi satu pun jawapan tak ada. Kelantan. Maksudnya kita kena cari lagi lah. Bumbung bergenting biasanya singgora. Singgora. Okey, kita tengok kat sini. Sepatutnya jawapan Kelantan kan. Rumah tradisional. Lepas tu kita type
Isyunan Singgora. Ada tak? Semua jawapan ni Kelantan lah. Atap Singgora. Okey. Tapi dia ada dua negeri, Kelantan dan Terengganu lah. Pantai Timur. Okey, Atap Singgora lah. Cikgu bold sikit kat situ. Pantai Timur. Kalau sebut Pantai Timur, kita boleh kait lah. Sama ada Kelantan ataupun Terengganu. Okey, cikgu highlight kat sini lah. Kelantan ataupun Terengganu. Okey. Kita tengok start soalan. Kelantan tak ada. So, kita ambil Terengganu. Okey. Jawapan dia A. Cuma yang ini ni, kalau boleh kamu confirmkan balik. Kalau Terengganu ada apa? Pahang ada apa? Melaka ada apa? Check balik lah. Okey. Ciri-ciri rumah. Kalau bentuk soalan dia akan jadi macam ni. Dia akan bagi ciri-ciri dia. Lepas tu dia akan tanya rumah yang negeri mana tu. Biasanya macam tu. So, take note lah. Cari apa ciri-ciri istimewa dia yang kamu boleh ingat pada situ. Okey. Okey, nombor 26. Gambar di bawah menunjukkan wow. Apakah bahagian yang ini? Bahagian apa ni wow ni? Okey, kita tengok ni ni kat sini kat bawah ni. Sayap ke, kepala ke, bilah ekor ke, pinggang. Kalau tengok badan manusia, boleh jadi pinggang lah kat sini. Kan? Adakah pinggang? Okey, mari kita ulang kaji bahagian-bahagian wow. Okey, cikgu cek. Okey, bahagian wow kita nak ambil. Sinilah senang nak nampak. Okay, cikgu zoom. Want to be artist. Sekejap. Alah, ni tak suka ni. Dia ada lencongan. Apa kita ambil dekat yang mana yang clear sikit. Kita ambil yang ni. Harap-harap dia tak melencong lah. Okey. Okey, insyaAllah kot. Okey, saya tengok bahagian wow. Bahagian wow. Okey, kamu boleh juga mengenali jenis-jenis wow. Supaya Allah, cikgu nak zoom sebenarnya tadi. Okey nah. Kamu boleh tengok okey, bahagian kepala, badan, pinggang, ekor. Dia bukan kaki noh. Kalau kita senang nak ingat, kalau ikut manusia berdiri, kepala ni senang nak ingat lah. Lepas tu badan, cuma tak ada tangan tapi sayap. Okey. Pinggang, okey. Dan yang ni ekor. Bukan kaki, ekor. Okey, senanglah. So, jawapan dia pinggang. Okey. D nah. Okey, berdasarkan kenyataan di bawah, manakah yang benar tentang aliran seni halus? Aliran lagi. Aliran ini menitik beratkan pergerakan ilusi. Kalau sebut keyword ilusi ni, kamu kena tahu, dia mesti ada, kalau dalam sains apa? Yang bagi pening mata tu. Siapa tahu? Hak dalam sains bagi pening mata tu. Ilusi optik. Betul? Ingat tak ilusi optik? Kita tengok Cikgu type ilusi optik. Ni lah. Yang ni nampak. Kita tengok lama-lama kita pun pening. Kan? Ada macam ni dia kata boleh bergerak-gerak lah, apalah, berketui lah kan. Macam ni. Benda ni tak bergerak. Tapi kita tengok macam bergerak-gerak. Allah, kamu nampak apa? Siapa kamu punya nampak hitam? Hak cikgu punya nampak hijau. Okey. Mungkin cikgu punya colour dia dah buang kot. Tak apa. Tak apa. Jangan balik. Yang paling penting ialah kamu nampak tak tadi. Tadi tu nampak best sikit. Tak mana tadi. Okey. Lepas tu mana? Hak ni. Hak ni kamu nampak pening tak?
Garisan ni selari ke tak selari? Sekejap cikgu klik Nah. Ya, ni pula ada. Cikgu nak tunjuk selari tak selari tu ya. Yang ni. Okay, cikgu zoom. Okay, cikgu zoom ni. Ni lah ilusi optik. Ilusi optik ni, mata tipu kita. Jangan percaya dengan mata. Moral dia, jangan terpikat dengan kecantikan atau kehansaman seseorang. Sebab mata menipu. Okey. Tu moral dia. Okey. Garisan ni sebenarnya selari. Dia bukannya mengecik. Kemudian, garisan ni selari. Ni pun selari dengan yang ni. Garisan ni selari. Tapi disebabkan kedudukan hitam ni lari sikit ni, kita rasa dia makin mengecik. Mengapa? Kalau tengok tu, dia makin mengecik. Ingat dia. Sebenarnya selari. Okey, inilah dia panggil ilusi optik lah. Kalau sebut ilusi, dia ada kaitan dengan optik. Mengelirukan. Bila sebut ilusi optik, dah tahulah jawapan dia. Ni, seni op. Seni op. Op ni optik lah. Optical. Jawapan dia. Seni pop macam mana? Okey, mari kita tengok seni pop. Okey, mari kita tengok seni pop. Okey. Ini seni pop. Pop tu apa maksud dia? Bukan op. Tadi op, optical. Seni pop ni, seni yang popular. Apa yang popular di zaman tu lah. Kalau zaman kita ni, kita mungkin tak buat Marilyn Monroe, Michael Jackson ni. Kita akan buat apa? Siti Nurhaliza dan siapa lagi yang famous lah. Kan? Macam cikgu duk tengok apa cerita siapa. Cerita apa tu baru. Cikgu duk layan Attack Titan-nya. Tak apa. Dah habis dah. Okey. 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 Pop dah faham. Surrealism dah. Okey. Cubism. Cubism macam mana cubism? Kita ulang kaji balik. Cubism. Kalau kita type bahasa Inggeris, cubism. Cubism. Dia macam tadi futurism nak sebut, ya Allah. Tapi yang ini lebih jelas lah, dia tak pergi future pun. Dia cuma tu apa? Potong sana, potong sini. Okey. Bukan potong, dia panggil satah, kita panggil apa? Ketui-ketui box tu kan. Ni cubism. Nampak tak idea dia macam mana? Saatnya ada iklan pula. Kita buang lah. Kita buang. Tak mau. Macam mana? So, cikgu zoom. Ingatlah. Ini kalau keluar soalan macam ni, cubism. Automatik kamu boleh jawab dengan tepat lah. Okey. So, jawapan yang tadi, seni op. Okey. Manakah antara gambar raja di bawah merupakan imbangan simetri? Imbangan simetri. Tengok Okey. Ini kita simetri senang je. Kita potong, bahagi dia sama. Kita potong tengah ni. Kita potong tengah. Yang ni tak sama lah. Ni berat belah ni, berat belah ni kan. Tak sama. Yang ni pun sama. Potong. Yang ni ada bulat. Yang ni tak ada bulat. Okey. Yang ni potong. Ada rumah belah ni tak ada rumah. Okey. Yang ni potong. Ada sama. So, jawapan dia C. Kalau yang ini semua ni, dia panggil imbangan juga. Tapi imbangan asimetri. Tidak simetri. Okey. Macam mana nak tengok? Sebab dia ada juga. Belah ni ada, belah ni ada. Okey. So, dia panggil asimetri. Alright. Jawapan tu senang. Okey. 29. Apakah prinsip rekaan yang diutamakan dalam penghasilan wow? Wow. Ini pun soalan, orang kata soalan selalu tau keluar. Cuma cikgu tak sure lah. Akan keluar lagi ke tak. Tapi, kalau tanya je pasal wow, prinsip dia satulah. Imbangan lah. Wow takkan terbang kalau tak seimbang. Okey. Imbangan B. Okey. 30. Ilustrasi di bawah menunjukkan bahagian badan pada perahu. Okey, Kak. Apakah nama bahagian tersebut? Dia ada okok, linggi, caping, bangau.
Kepala bangau tak nampak sat kita tengok kita ulang kaji bahagian badan perahu. Bahagian badan perahu. Ada tak keluar? Kalau keluar cantik lah. Yang ini. Harap-harap boleh nampak. Okey. Okey, yang ini boleh nampak tak? Saya cikgu zoom. Okey. Okey, dekat sini kita dapat tengok. Okey, yang ini bangau, yang ini caping, yang ini okok. Macam mana kamu nak ingat benda ni? Kalau bangau tu nampaklah kot macam leher bangau tu kan. Bangau punya leher. Okey, dia punya kepala mungkin dia ni lah kan. Apa? Sedang apa ni? Tengah cuci badan dia. Tengah ni lah. Dia apa tu? Bulu-bulu badan dia tu kan. Tu dia kepala macam ni kot. Kan? Okey, kemudian caping. Caping ni, kamu kena ingat apa ni? Ingat caping, perkataan yang paling dekat apa dia caping? Topi. Cap. Ni cara nak ingat je. Bukan cikgu kait ni betul-betul macam tu kan. Caping. Apa? Macam apa ni? Abung. Macam segitiga. Apa segitiga caping? Macam mana kita nak kait? Kalau tengok seni ragam hias dia tu, cikgu nampak, cikgu ingat lah. Cikgu bagi tip ni, kamu tengok ni banyak huruf C ni. Ni C terbalik, C terbalik. So, C apa dia? Caping. Ni okok pula. Okok ni apa pula? Okok. Macam mana nak ingat dia? Macam mana nak ingat okok? Kita reka sikit. Tokok tak boleh. Tokok gigit. Ada apa lagi? Kalau rokok tak boleh juga. Tak nampak macam rokok pun. Apa ni? Cikgu cuba ingat okok ni macam tanda bagus. Kan? Macam kita buat bagus kan? Bagus. Macam mana bagus? Kamera. Bagus. Okey, bagus lah. Kamera, alright. Tengok. Okey. So, kalau kita pusing kot mana? Pusing kot mana? Bagus. Okey, tak apalah. Yang paling penting, sebab apa cikgu kata bagus? Cara nak ingat dia, okey. Tu cara cikgu nak bagi kamu ingat lah. Okey. Bangau senang ingat. Caping cari huruf C kat dalam dia. Okok, okey. Kamu ingat macam tanda bagus tu kan? Okey. Okey lah? Boleh ingat tak? So, bahagian ni ialah bahagian jawapan dia bangau. Okey, antara berikut yang manakah digunakan dalam cetakan sutera saring? Siapa yang biasa buat kan? Kamu tahulah. Sekuji, pahat, penggelek, pemidang. Yang mana yang dipakai dalam sutera saring? Iaitu sekuji wajib ada. B betul. Pemidang. Kalau Ani jawab salah, cikgu buat hukum bunuh lah. sebab Ogi lah dah buat kerja khusus berbulan-bulan tiba-tiba salah tau ni Ogi. So yang lain faham lah. Sekuji pemidang. Okey, macam mana rupa sekuji ingat lagi tak? Tak apa, kita buka. Kita tengok. Sekuji apa? Sekuji ni ejaan dia sekuji ke? Yang ini. Ini dia sekuji. Okey. Apa tujuan dia? Kalau kamu tengok dekat sini, nak meratakan gambar tu. Ni nah. Okey, mana. Dia sekuji tu. Nampak macam sekuji ke? Macam pembaris. Cuba kita zoom. Tapi tak boleh zoom lah. Alah. Ini selalu tak boleh zoom.
Tapi kat ni boleh zoom. Tu dia. Nah, squeegee untuk meratakan tu lah. Okey. Saya tak menggunakan squeegee. Tapi ini bukan, tak nampak lah squeegee dia. Okey, tak apa. Kita tengok yang lain kalau ada. Tapi yang, ni cantik. Yang ni boleh nampak ni. Squeegee. Ini awak tak ada. Sana dia tak mau keluar pun. Okey. Gambar ni yang tak keluar. Ni yang lah cantik tak mau. Tak apa. Okey, kalau cikgu boleh zoom kat sini, cikgu zoom kat sini lah. Siap. Okey nah. Ini squeegee nak tu bagi kita letak dakwat, serak, tarik bagi rata. Okey nah, kita tuang dakwat pekat tu. Okey, itu squeegee. Kalau pemidang pula yang ni. Ni. Kita tarik dia tu untuk tempat nak bagi cekang dia punya kain saring sutera. Okey, so jawapannya. Penggelek ni untuk cetakan timbul. Okey, penggelek. Pahat untuk cetakan ukiran kayu lah. Kita kena guna pahat. No? So, ini reject. Tinggal 1 dan 4. Alright, very good. Okey, antara berikut yang manakah rupa organik? Organik rupa yang tidak tetap. Tidak punya sudut yang tetap. Sudut tajam apa semua. Okey. So, memang nampak ketara lah. B bukan, D bukan, C bukan. Ini jawapan dia. Organik. Kalau lawan organik rupa. Ini rupa apa? Ni rupa. Ingat tak? Yes, geometri. Nah, 2 aja. Rupa ada 2 jenis aja. Rupa organik, rupa geometri. Okey, lepas tu dia ada olahan rupa, tambahan, penolakan dan tindanan. Okey. Inilah arca yang sesuai untuk diletakkan di taman permainan. Okey, sebenarnya dalam soalan sebenarnya kalau dia sebut sesuai tu semua boleh. Nanti kalau soalan SPM sebenar, dia tak ada perkataan sesuai lah. Tapi tak apa, kita boleh guna apakah konsep arca yang diletakkan biasanya di taman permainan? Adakah arca timbulan? Arca timbulan ni kita akan letak di mana? Ni geng-geng Husna buat dengan Dania. Kita letak di mana, Dania? Husna dah tak ada dah. Husna 1. Husna Zaki. Dania, kita letak kat mana ni timbulan? Kamu buat projek timbulan letak kat mana itu? Jangan kata letak kat bilik seni pula. Dania wujud lagi tak, Dania? Okey. Dania wujud lagi tak? Kalau Dania wujud, minta jawab ni. Timbulan kita letak di dinding hotel. Ingat tak? Kita nak letak di dinding hotel. Yang projek kerja khusus kita. So, bukan di taman permainan. Luatkan. Luatkan mungkin akan ada di taman permainan. Cuma kita nak tengok yang lain lah. Kalau luatkan ni, dia kena seketui kayu yang besar. Lepas tu kita buang-buang. Terluak-luakkan dia. So, mana nak letak kat taman permainan ni kena cari satu kayu yang besar lah. Dari segi logik tu, susah lah nak cari satu kayu balok yang besar untuk kita buang-buang-buang dan luakkan lah. Mungkin kita boleh reject dulu. Tapi kalau tak ada, ini boleh jadi pilihan jawapan lah. Luakkan. Arca binaan. Yang ini mungkin akan jadi jawapan yang tepat lah. Sebab binaan ni kita boleh bina apa sajalah di taman permainan tu kan. Sama ada arca ni berfungsi ataupun estetik saja. Arca ada 2 jenis fungsi. Ada 2 dia punya ni fungsi dia. Satu berfungsi. Kita boleh guna dia macam budak boleh naik dia jadi papan longsor ke. Itu pun boleh jadi arca juga. Ataupun estetik. Memang sekadar cantik saja. So, mungkin arca binaan lah. Arca binaan ni apa? Barang-barang dia
dia material dia tu satu jenis dah. Dia tak banyak jenis. Dia satu jenis je. Macam contohnya Lego. Kan? Blok Lego tu kita contoh-contoh tu satu. Kayu. Kita contoh-contoh tu. Tu panggil binaan. Binaan ni kita cantum-cantum macam tu lah. Okay. Material dia sama je. Dinding sama lebih kurang acah timbulan. Cuma dinding ni kita boleh buat acah, kita boleh mix media. Kita boleh campur-campur. Kita nak buat assemblage ke, collage ke dan sebagainya lah. Kalau timbulan, kita kena bagi dia timbul. Okay. Okay. Faham tak? So, jawapan dia ialah binaan. Okay, 34. Penyertaan berikut berkaitan dengan kenderaan tradisional. Kenderaan tradisional. Kajang, badan, balak, lanting. Oi, tak pernah dengar ni kenderaan tradisional ni kan. Apakah kenderaan tersebut? Mari kita tengok. Kenderaan apa yang guna perkataan kajang, badan, balak, lanting ni? Adakah beca, kolek, perahu nelayan, kereta lembu? Kolek ni apa? Okey, mari kita tengok beca. Cikgu tak pasti kenderaan apa. Mari kita try lah. Tarik, ulang kaji balik. Kajang, badan. Mari kita type tengok. Apa yang keluar? Kajang, badan. Apa lagi? Kajang, badan, lagi apa lagi tadi? Balak, lanting. Balak, lanting. Tu dia. Tu dia keluar dah. Dalam skrip Kereta lembu. Ya. Ini part-part kereta. Okey, kamu kena baca juga sekali lah. Part-part kereta. Kenderaan dia panggil ni seni ragam hias ke ataupun kenderaan ni. Okey. Tapi soalan ni dia akan tanya macam tu lah. Part-part macam ni. Sama juga macam tadi. Dia akan cerita rumah tradisional ni ciri-ciri apa kan. Lebih kurang macam tu lah. Dia nak tengok kamu alert ke tak lah. So, kajang apa semua ni. Lanting, anting-anting, kajang. Ini bumbung dia. Rupanya kajang tu bumbung dia. Lanting dia punya structure tiang bumbung ni. Yang melintang ni. Anting-anting bawah. Kita duk ingat anting-anting tu. Apa anting-anting lah. Okey, break, balak. Balak yang tengah ni, balak yang mana? Cikgu pun tak pasti. Okey, gegantang. Okey, tali break, bom. Bom tempat pijak ni nama bom. Okey. Okey tak apalah. Sekurang-kurangnya kamu tahulah. Cikgu rasa part-part yang detail ni ialah pada kereta lembu saja cikgu rasa. Okey. Alright. So, jawapan dia ialah kereta lembu. Okey, perahu tadi yang kamu kena ingat ialah tu lah. Apa dia? 3 benda. Siapa ingat lagi? Bangau. Okok. Satu lagi. Mula huruf C. Camping. Okey lah. So, take note lah benda-benda tu lah. Sebab benda tu dia tak boleh bukan dia nak trick benda lain lah. Dia cuma kalau mu baca memang boleh jawab macam tu. Okey, yang ini nampaklah Minion kan. Ilustrasi di bawah menunjukkan watak animasi terkenal. Minions lah. Nyatakan perisian digunakan untuk menghasilkan animasi. Okey. Adobe Photoshop untuk gambar bukan untuk animasi. Adobe Acrobat untuk baca file PDF. Kan? File-file PDF lah yang macam cikgu tunjuk ni. Ini adalah file PDF. Mana nak boleh buat animasi? Animasi ni apa? Animasi ni yang bergerak-bergerak tu lah. Kan? Apa Minion punya trademark dia? Minion. Dia selalu cakap. Banana. Bukan. Siapa ingat je? Minion punya ni. Waktu dia popular dulu. Aduh. Lupa. Tak apalah. Okey, animasi dia benda bergerak-gerak lah macam Upin Ipin dan sebagainya. So memang dua ni kita reject dah. Word confirm lagi kita reject. Yang tinggal ialah 3D Max lah. 3D Max ni memang apps untuk buat ni lah kita type 3D Max 3D Max. Ada lagi ke 3D Max ni? Ini zaman bila punya 3D Max ni? Mungkin ada lagi. So Autodesk 3D Max. So kita tengok.
Tu dia. Dia buat macam-macam lah animation sekarang makin canggih lah. Ni untuk Autodesk punya lah. Kalau kita tengok, dia dah pergi ke dunia yang nyata macam ni kan. Macam kamu tak apa nampak Cik. Cikgu nak check kat sini. Ni animation dia buat apa ni? Ni dragon. Okay, tu tu 3D ya. Kita boleh buat ni lah bentuk-bentuk yang kita nak dan kita boleh gerakkan benda tu. Itulah namanya aplikasi 3D Max. Okey, nanti kalau siapa yang minat nak jadi juru animasi, kamu akan pergi belajar dengan detail lah menggunakan 3D Max. Okey, apakah fungsi kain songket emas di atas? Cikgu tak nampak kain songket apa kat sini. Pakaian untuk majlis kerajaan, pakaian untuk majlis kenduri Kerandara, pakaian rasmi masyarakat Melayu, pakaian diraja dalam upacara pertabalan. Yang paling tepat sekali inilah kan. Ini upacara pertabalan lah sebab kain songket emas. Kita tengok kain songket emas betul tak digunakan dalam pertabalan. Biasanya majlis yang besar-besar lah sebab emas ni mahal. Kain songket emas ni kan bukan semua orang boleh beli kan. Sekejap kita type pertabalan tengok ada. Alright. Okay. Dia panggil apa dekat mana lah. Khas sempena. Okay. Cikgu baca je lah kat sini. Okay. Kain songket warna biru bertekat emas. Okay. Sempena pertabalan Putra Agong. Yang ni kita baca lagi. Istiadat Seri Paduka Baginda diperbuat pada kain songket berwarna hitam bersulap emas. Okay. Ini peralatan kebesaran diraja. Okay. So, kalau kita boleh kait, yang paling tepat ialah dengan upacara raja lah. Dan sekarang dah masyarakat Melayu dah mula pakai. Ada kain songket emas yang mampu milik dah sekarang. Semua orang boleh pakai. So, nampak macam emas tapi dia bukan emas lah. Okay, dia benang emas tu ada banyak-banyak kategori dah sekarang ni. So, yang lain boleh jadi jawapan juga. Tapi bila ada upacara pertabalan, kita ambil yang paling besar lah. Okay, pakaian diraja upacara pertabalan. Apakah jenis baju kebaya yang ditunjukkan dalam gambar di bawah? Cikgu tak nampak baju kebaya apa. Tapi kita boleh ulang kaji balik jenis-jenis baju kebaya. No? So, kita type jenis-jenis baju kebaya. Sekarang kita buat teknik nak ingat sama. Kebaya. Jenis-jenis kebaya di Malaysia. Ada kebaya panjang ni, kebaya Kota Baru, kebaya Riau. Macam mana? Kalau dia boleh letak sebelah-sebelah, senang sikit. Tolong kalau. Tadi ni jenis-jenis kebaya. Tadi kalau soalan tadi, kebaya Riau, kebaya. Tak ada banyak sangat lah. Riau. Jenis kebaya ala bagus. Kita tengok ada. Sama juga. Kebaya belah panjang. Kebaya kota. Cikgu tak mahu. Cikgu nak kalau boleh contoh tu duduk sebelah-sebelah. Lagi cantik. Kan? Kalau ke... bunyi apa? Ada gempa bumi kah? Buku teks tingkatan 2 kot ada. Jadi tengok buku teks tingkatan yang 3 kepakaian tradisional. Cikgu izinkan cikgu cari tingkatan 3 pakaian tradisional. Kalau ada baju kebaya tu lagi senang sebab dia dekat-dekat. Okey. Tu bunyi apa tu? Okey, cikgu buka buku teks dulu. Buku teks. Buku teks. Okay, tingkatan 3.
Okey. Teks tingkatan 3. Okey, kat sini. Kalau cikgu boleh tunjuk kat kamu. Ha? Okey. Alah, tak boleh zoom pula yang ni. Sekejap Cikgu nak zoom kalau boleh. Kalau boleh, cikgu nak zoom. Okey, try tengok ni. Zoom. Okey, cantik lah. Okey, tingkatan 3. Okey, dah masuk positional. Okey. Kalau tengok ni nampak apa? Okey lah. Tapi dia, kamu masih nampak kecil. Cikgu kalau boleh nak bawa sebelah sini saja sana. Okey. Okey. Ini pakaian tradisional Melayu kita. Baju kurung teluk belanga. Okey, ni tengok lah. Macam ni. Baju kurung teluk belanga. Baju kurung Kedah. Nampak lah. Dia lain sikit lah. Baju kurung teluk belanga dengan baju kurung Kedah ni. Apa beza dia? Ini sama aja. Apa yang beza dia? Ini macam lengan pendek sikit Ya, no? Okey. Lepas tu kalau baju kebaya ni, dia ada ni lah. Depan ni kan? Baju kebaya. Okey. Baju kurung teluk belanga. Dia ada apa? Apa beza teluk belanga? Dengan yang tadi, sorry. Yang ini baju kurung teluk belanga. Okey. Yang ni baju kurung Kedah. Kita tahu dah dari segi lengan dia, cutting dia tu kan. Okey. Kemudian yang ini pula baju kurung cekak musang. Cekak musang. Okey, tengok atas dia tu. Baju Riau Pahang. Apa dia punya atas dia macam sama je. Okey. So kamu kena tahu beza lah nah. Dia ada cekak musang juga. Tapi sebenarnya dia ada cutting dia ni. Cutting dia tak sama. So kamu kena tahu ada 5 jenis baju kurung yang ada lah. Ini kamu boleh dapat daripada buku teks tingkatan 3. Kalau kita cari di internet tak jumpa lah kan. Okey, baju kurung teluk belanga, baju kurung Kedah. Take note lah, kamu take note. Nanti kamu cuba cari perbezaan tu. Dia akan tunjuk satu gambar. Lepas tu baju kurung apa. Macam tu lah. Baju kurung Kedah ke, kebaya ke, ataupun baju tradisional apa kan. Alright. So dekat sini cikgu pun tak tahu. Tapi cikgu rasa lah dia kebaya. Dia kebaya ni lah. Kebaya Riau kot tu. Sebab nampak yang ni cutting kat leher dia ni. Kebaya nyonya ni. Macam nyonya apa dah kan. Tapi kita tak pasti. Kita tengok tadi yang gambar tadi. Ada kebaya. Kebaya nyonya tak ada kat sini lah. Tapi kalau kebaya. Okey. Kebaya Riau. Macam mana baju kebaya Riau? Cikgu try tengok satu lagi. Kebaya Riau. Tu lah cikgu kata kalau kamu nak buat ulang kaji, kamu banyak tengok soalan dan kamu tengok setiap jawapan tu kamu buka internet ke, kamu carilah dalam buku ke. Tapi sekarang dah dunia di ujung jari, kamu buka internet lah. Kalau kebaya Riau ni bukan jawapan ni kot ni sebab dia panjang, dia labuh kat sini. Kan? Kalau kebaya nyonya. Dia nyonya dah jawapan dah ni. Tahu dah. So, ni lah. Ni nyonya ni. Sebab dia pendek je tau ni.
Nyonya dia pakai fit sikit lah kot. Sebab dia nyonya. Okay, kebaya labur dia labur. Moden kita tahu lah kebaya moden yang kamu duk pakai tu lah. Okay. Tapi yang beza tu nyonya ni sebab dia pendek ni. Kalau kamu tengok drama cerita-cerita Firamli tu banyak lah pakai ni. Orang perempuan dia kan. Dia pakai kebaya nyonya. Okay. Ilustrasi di bawah menunjukkan lukisan. Okey, tadi cikgu janji sejam setengah no. Sejam 37 minit. Kita sampai 40 kita berhenti boleh? Boleh tak anak-anak? Boleh. Boleh no? Boleh. Okay, kita tak habiskan sampai 50 sebab cikgu tahu kamu punya ni juga keupayaan. Tapi banyak dah kamu dapat ni. So kita sampai 40 kita akan berhenti lah. Okey, 38 lah kan. Ilustrasi di bawah menunjukkan lukisan. Lukisan apa ni? Okey, apakah media dan teknik digunakan dalam karya tersebut? Kalau tengok garisan stroke garisan ni macam tepat kan? Macam apa? Orang kata apa, stroke dia tu konsisten jangan dia tak macam ni. So kita agak yang ni mungkin akan jadi pen lah. Pen lah jawapan dia. Kalau kata pensel, lepas tu gosok dia akan jadi kotak kan. Ini sharp dia tak kotak. So kita reject A. B pastel, loretkan. Kalau kata pastel ni dia tak boleh dapat garisan sharp macam ni, garisan tepat macam ni. So pen pen mungkin jawapan dia garisan, tapi arang pun sama, arang gurisan pula kan. Gurisan ni dia kasar. Okay. Okey, arang bila kita gurih-gurih kasar. Okey, kita reject 3A, B, D ni tinggallah pen dan garisan. Okey, depan C. Antara berikut yang manakah menggunakan warna sewarna? Allah, cikgu semua dapat hitam saja. Okey, ingat lagi tak warna sewarna apa dia? Warna sewarna ni tak apa, dalam ni tak ada. Kita type warna sewarna. Okey, warna sewarna. Kita ulang kaji sikit. Okey, warna sewarna ialah gubahan warna. Okey, gubahan warna. Okey, dia duduk dalam kategori gubahan warna. Warna sewarna macam ni. Ni. Ini semua ni warna sewarna. Dia dekat-dekat ni. Warna dia dekat-dekat. Warna sewarna. Okey. Kita tengok dalam roda warna. Kat mana Ustaz? Okey, yang ni warna harmoni pun ni, boleh kata ni lah kan. Warna harmoni ni warna yang kategori apa? Dia seragam. Kita sebut prinsip harmoni seragam. Seragam je kan. Dia tak berlawan dengan kan. Okey, tapi kalau warna sewarna ni cikgu nak tunjuk dalam dia ada warna sewarna, warna harmoni dengan warna penggenap. Okey, ni warna penggenap. Okey, warna penggenap berlawan ingat lagi tak cikgu tunjuk roda warna itu kan? Merah lawan dia hijau dalam roda warna. Okey, kuning lawan dia ungu, oranye lawan dia biru. Kita ulang kaji balik. Tapi warna sewarna tadi tu kita tengok takrifan sikit. Ataupun warna monokrom lah. Okey, warna monokrom. Warna yang diubah beberapa tone lah. Okey lah. Okey. Tapi sebabkan dalam gambar tadi, cikgu tak dapat tunjuk dia punya warna dia. Cikgu pun tak dekat cikgu pun cikgu dapat hitam putih macam ni. So kita tak boleh jawab lah. Warna sewarna tu. Kalau katalah dia letak kat sini merah, lepas tu dekat sini pula merah cerah. Kan? Kira inilah jadi jawapan dia lah. Maksudnya kalau kita tengok warna sewarna yang semua kan. Kira kita tengok warna sewarna dalam ni. Contoh kita tengok satu gambar. Nak bagi kamu konkret, kamu ingat tu senang. Macam ni.
Tengok dalam gambar ni. Oh, dia duduk dalam ni juga. Okey. Oh, tak boleh jap. Kita zoom lah. Zoom. Zoom. Macam ni. Nampak ah? Cikgu nak pergi sini sikit. Okey, nampak. So, biru dia macam-macam jenis biru kat sini. Laut biru, langit biru. Yang ini kita panggil dia warna sewarna. Penggunaan warna sewarna. Senang nak faham. Ni pun sama. Purple pun macam-macam purple. Kamu nampak purple ke apa? Cikgu nampak macam purple kat skrin cikgu. Okey, tak apa. Kamu nampak purple ke biru ke, tapi kamu nampak tak? Dia satu tona aja. Kan? Purple cerah, purple gelap, purple cerah, purple gelap semua. Ni dekat salji ni. Okey. Nampak tak? Biru cerah, 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 biru cerah, biru gelap, biru cerah, biru gelap. Alright. So, boleh faham konsep warna sewarna. Okey, dan soalan terakhir untuk hari ini. Manakah bahagian tepi tika yang dinamakan gigi U? Kalau tengok, gigi U ni ikan U. Gigi dia mesti tajam. Tapi yang mana? Adakah A, adakah B, adakah D? Okey, yang ni dalam tajuk anyaman lah, anyaman. So, kita type gigi U. Macam manakah dikatakan gigi U anyaman? Jangan lupa type anyaman. Sekejap keluar macam-macam. Okey, ada satu contoh ni. Okey, cikgu boleh kalau harap-harap gambar dia ada ni cantik lah. Okey, please. Cikgu nak tengok. Dia bagi tak gigi U? Sama. Cantik. Ya, okey, cantik. Kita ulang kaji sikit lah. Kamu ingat ada 4 jenis ni. Corak tepi tika ada 4 jenis. Okey, kalau macam ni tulang belut. Tulang belut. Kita tak pernah tengok tulang belut. Tapi cara ni kamu cuba ingat tulang belut. Macam mana kamu nak ingat ni tulang belut? Okey, tulang belut ni dia, kita ingat je ni. Dia apa? Bergelora ke. Belut kan dia lembut kan? Toing 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 je ni. Toing toing toing. Cikgu bagi bunyi sikit. Toing toing toing. Okey. Kalau tulang belut macam ni. Okey, tepi lipan. Tepi lipan pula. Lipan kaki dia tu tajam. Kan? Kamu ingat ni, kaki dia tajam. Kaki dia tajam. Lipan kaki dia tajam, so tepi lipan tajam. Okey. Tadi tulang belut ni belut pula. Sudah. Okey dah. Tadi tulang dia lagu ni dia punya belut dia lurus lah. Tadi kita buang isi dia tinggal tulang. Yang belut dia lurus macam ni. So, cara nak ingat dia lagu tu lakut lah. Cikgu cuba kita kuatkan ingatan kita tu. Kamu bertahan ingatan tu sampai exam je. Nanti lepas exam tak apalah, yang tu kamu belajar betul-betul lah. Cuma yang ni kita ingat untuk exam. Okey, gigi U. Gigi U ni dia ada gigi macam ni lah. Namakan gigi U. Bagi cikgu, gigi U tu tajam. Cikgu lagi akan terjawab ni. Rupanya tepi lipan. Kamu jangan keliru lah. Gigi U dia ada macam ni pula. Dia punya pemati dia tu. Ni semua ni tepi anyaman. Dia ada cara pemati dia lah. Okey. So, okey. Gigi U. Okey, ulang balik. Tulang belut. Ingat macam ni. Tepi lipan. Belut gigi U. Gigi U bukan gigi I. Gigi ni. Gigi Fahana ni. Lama je cikgu kata kat Fahana no. Okey, so. Mari kita ulang kaji semua sama-sama lah. Yang ni apa dia? A. Siapa ingat? A apa dia? Belut. Saja. Okey, very good. Okey, C. Tepi lipan. Lupa dah baru berapa saat ni. Aduh, macam mana ni? Yang ni? Yang ni? Tulang belut. Yes, tulang belut. Very good. Jangan keliru dengan belut no. Yang ini?
Gigi you. Yes. Gigi you. Alright. Gigi you. Gigi you lah. Bukan gigi I tau. Okay, last lah. Okay, ini soalan terakhir kita untuk hari ni. So, kita jumpa lagi dalam masa yang sama. Rancangan Hai Ais Matthew. Okay, kita berehat lah untuk next class pula insyaAllah. Okay, bye-bye semua. Okay. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Nanti cikgu bagi link dia nah. Okay. Okay.